Shalom Bapak Ibu, 弟兄姊妹们，主内平安。 senang sekali kita boleh bertemu melalui mimbar khotbah pada hari ini. 很高兴我们再次能见面。 Saya rindu kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. 我渴慕今天我们能够学习一个真理， Saya beri tema Bonding in Love. 主题是在爱里粘接。 Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们还没有听到之前，我们先做一个祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kami hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. 感谢神，我们今天有机会敬拜你。 Kami mau belajar firman, 我们要学习你的话， persiapkan hati kami 求主预备好我们的心， boleh belajar firman Tuhan. 让我们可以清楚了解明白你的话。 Mampukan kami 求主赐给我们力量， bukan sekedar belajar, 不单单学习， bukan sekedar mendengar, 不单单听到， tapi kami menjadi pelaku firman. 而是要行道。 Terima kasih Bapa, 天父上帝，我们感谢你， di dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶稣基督的圣名， kami siap belajar firman 我 Tuhan. 们已经准备好要学习你的话。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan 我们一起来翻开一处的圣经， yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai 18. 约翰一书第3章第10到18节。 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai 18. 约翰一书第3章第10到18节， Kita akan bacakan secara silih berganti. 我们以起印的方式来念。 Saya ayat genap, nanti Riana ayat ganjil. 印尼文的读双数，单数的用中文来读。 Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。 Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。 Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？ Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹们， Berbahagialah jikalau kita bukan sekedar membaca firman, tapi kita juga menjadi pelaku firman. 若是我们不单单听到，而是行道的，我们就有福了。 Bapak Ibu, seorang pria yang berinisial A berusia 40 tahun. 有一个男人呢，他大概40岁， Warga kelurahan dari Sarirejo Medan 是闽南一个地区的人民。 tertangkap warga ketika dia mencuri 5 kg beras di warung dekat rumahnya. 他在一个他家附近的小卖部呢，偷了5公斤的米，然后被发现了。 Kejadian ini berlangsung pada Sabtu 18 April 2020. 这个事情发生在4月18号。 Aksinya diketahui oleh pemilik warung dan warga sekitar. 他的行动呢，被这个小卖部的老板、被邻居们发现了。 Pria ini sehari-hari bekerja sebagai tukang bubut. 这个男人呢，他是做车工的， Namun sejak COVID-19 menyerang,
但是呢，自从有这个新冠肺炎的病毒的大流行发生之后呢， bengkel di mana dia bekerja tentunya sepi dari pelanggan. 他工作的地方没有人来修东西， Otomatis dia tidak punya penghasilan lagi. 所以呢，他的收入也没有了， Oleh karena dia tidak punya pekerjaan lain. 因为他没有其他的工作， Sementara ia adalah tulang punggung keluarga. 他也是他的家庭支柱， Akhirnya ia nekat untuk mencuri. 所以呢，他就不得不去偷东西了。 Saat diinterogasi oleh warga sekitar, 当附近的邻居来访问他， sembari menangis, ia mengaku terpaksa melakukan kejahatan ini. 他一边哭一边承认为什么他要犯这样的错误。 Ia mencuri karena kelaparan. 他偷东西，因为他非常的肚子饿。 Memang beberapa waktu sebelumnya dia dan keluarganya mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. 之前呢，政府已经给他们一些的食物， Tetapi bantuan tersebut ia berikan buat istri dan ketiga anaknya yang sekarang ini tinggal di rumah mertuanya. 但是那些食物呢，他就给了他的太太、他的3个孩子，他们正在住在他的岳父的家， Oleh karena ia tidak punya uang lagi, 因为他自己也没有钱了， sudah tidak ada bahan makanan untuk dimakan ataupun dimasak. 在家里也没有食物了， Akhirnya ia memilih jalan pintas untuk mencuri. 他就不得不去偷东西了。 Pria tersebut beruntung. 这个男人很幸运， Setelah mendengar kisah pilunya, 当他们已经知道了他这么悲哀的情况， pemilik warung dan juga warga sekitar yang menangkap dia tidak mempidanakannya, tidak menghakiminya. 小卖部的老板和邻居们都没有报警， Ia malah dibebaskan. 他们就放过他了。 Bapak Ibu, berita ini pada akhirnya sampailah kepada pihak kepolisian. 但是这个消息呢，就传到警方去了。 Lalu kepolisian segera mengecek kebenaran dari kasus tersebut. 然后警方就赶快调查。 Saat polisi tiba di rumah si pelaku, 当警察呢来到这个男人的家的时候， ternyata benar bahwasanya pria ini hidup sendiri di rumah yang ala kadarnya. 原来是真的，这个男人他一个人生活在一个简陋的房子。 Sebab benar istri dan ketiga anaknya sudah meninggalkan dia semenjak COVID beberapa bulan yang lalu. 因为呢，几个月前呢，他的太太和3个孩子已经离开他了。 Bapak Ibu, bukan hanya pemilik warung dan warga sekitar yang bermurah hati. 不单这个小卖部的老板和邻居有同情心， Pihak kepolisian Kota Medan Baru juga melakukan tindakan terpuji. 警方也一样。 Setelah mendengar kisah daripada pria tersebut, 他们知道了这个男人的情况， kepolisian akhirnya memberikan bantuan berupa sekarung beras, 警察反而再给他1包米， telur dan sejumlah uang, 给他鸡蛋，给他一些钱， sambil berpesan lain kali jangan mencuri lagi. 然后就提醒他，你以后不要再犯错了。 Bapak Ibu, pria tersebut menerima sembako sambil terharu. 这个男人他接受他们的好意，他很感动。 2 kali dia mendapatkan kebaikan, kemurahan hati dari orang-orang yang berbeda-beda. 他接受了别人的同情，别人的好意2次。 Bapak Ibu, saya terharu melihat spontanitas kasih yang ditunjukkan oleh baik itu pemilik warung, baik itu warga sekitar maupun dari pihak kepolisian. 当我看到这个小卖部的老板，还有邻居们，还有警察，他们所活出来的爱呢，我也很感动。 Saya tidak tahu apakah mereka itu adalah orang-orang Kristen atau tidak. 我不知道他们是基督徒还是不是， Tetapi saya yakin apa yang mereka lakukan 但是我相信呢，他们所做的 sungguh merupakan kerinduan Allah bagi gerejanya. 也是神对我们他的教会，对我们信徒们渴望要做的。 Kemurahan hati, bersikap murah hati menjadi kerinduan Allah untuk dilakukan oleh
orang-orang percaya. 神渴望我们信徒们有慈心。 Bapak Ibu, saya menduga tidak sedikit jumlah dari jemaat atau warga gereja yang saat ini juga mengalami kesulitan keuangan ataupun kesulitan-kesulitan lainnya. 我认为呢，在我们当中，我们的弟兄姐妹们，也许我们自己也包括在内，正在有困难。 Mereka atau jangan-jangan kita pun memerlukan pertolongan. 他们或者我们需要帮助， Tetapi mereka ataupun kita tidak tahu kepada siapa kita hendak datang meminta pertolongan. 可是又不知道要向谁求助。 Sementara itu para hamba Tuhan, para majelis mungkin kelihatannya begitu sibuk dengan kegiatan mereka. 执事们、牧师、传道们看起来也是很忙， Atau sesama anggota gereja yang merasa tidak peduli satu dengan yang lainnya. 或者其他的会友好像不理不睬的。 Bapak Ibu melihat fenomena kehidupan gereja beberapa waktu belakangan ini. 我最近呢看见我们教会的生活， Saya merasa fenomena kehangatan dan kasih persaudaraan di dalam kehidupan bergereja kita terlihat semakin berkurang. 我发现呢我们之间的感情呢好像缺少了。 Tidak jarang ada jemaat yang bernostalgia bercerita tentang kehidupan pelayanan pada masa lalu. 有不少的会友他们会提起以前他们的服事怎么样， Ada kehangatan, 有爱的温暖， ada kasih persaudaraan, 有好的感情。 sehingga kesan-kesan itu membekas di dalam hati mereka. 所以呢，那个事情呢，他们所感受的呢，他们刻在他们的心里，直到现在。 Bapak Ibu, saya tidak membantah hal tersebut karena bisa jadi apa yang dirasakan oleh sebagian jemaat senior itu benar. 我不否认这件事情，因为也许这是真的。 Melihat hal ini, saya membayangkan bahwa gereja masa kini sama seperti menjadi sebuah mall. 我认为呢，我们现今的教会呢，就像一个商场。 Mall yaitu tempat di mana masing-masing orang datang dengan kemampuan beli masing-masing orang. 就是每一个人用每个人的消费能力，以每个人的需要来到这个商场。 Setelah merasa puas, 感到满足以后呢， setelah kepenuhannya terpenuhi, 直到他的需要已经满足了以后呢， satu persatu pulang tanpa mempedulikan orang lain ataupun operasional daripada mall tersebut. 他们一个一个回到个人的家，然后就不去管那些商场的营运成本了。 Bapak Ibu, untuk sebuah mall memanglah demikian. 也许对于一个商场来说是这样的， Tetapi gereja bukan mall. 可是呢，教会不是商场。 Tidak peduli betapa besarnya sebuah gereja. 不管我们的教会有多大， Tidak peduli betapa bertumbuhnya jumlah orang-orang percaya yang beribadah di sana. 不管我们的教会里面有多少个人， Tetapi ketika kasih tidak lagi hidup di tengah-tengah gereja, 可是呢，如果在教会里面已经没有实践的爱， maka gereja tidak lagi dapat disebut sebagai 那么教会就不能再称为 kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi saksi Allah. 被神呼召出来成为见证人的团体。 Bapak Ibu, inilah yang Yohanes katakan di dalam ayat ke-10. 这就是使徒约翰在第10节告诉我们的。 Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。 Ibu, saya sedikit modifikasi. 我有一点的想法， Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. 这就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。 Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. 每一个不行义的人， Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 不爱弟兄的人， Tidak berasal dari Allah. 不是属于神的。
Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Tanda bahwa gereja merupakan kumpulan atau persekutuan anak-anak Allah adalah 教会是上帝儿女的团体的记号，就是 adanya praktek kasih dan kebenaran di dalam kehidupan gereja. 在教会里面有实践的爱。 Jemaat yang hidup dan yang dilayani oleh Rasul Yohanes 使徒约翰所服侍的教会呢， diperhadapkan kepada pengajar-pengajar sesat 他们正在面对那些异端的导师， yang mengajarkan doktrin-doktrin yang tinggi-tinggi. 他们教导的理论是很高的， Untuk itulah 所以呢， Yohanes memberikan ujian kepada jemaat untuk menguji siapa mereka. 使徒约翰就要试验信徒们， Mereka itu adalah para pengajar sesat dan kebenaran dari doktrin yang mereka ajarkan. 他们要试验那些异端的导师，还有他们所教导的理论， Dengan cara apa? 用什么方法呢？ Menguji doktrin-doktrin mereka melalui aplikasinya. 就是要试验他们，接着他们实用的方法，他们活出来的方法。 Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姐妹们， setinggi apapun doktrin dari sebuah gereja, 不管教会有多高的理论， bila tidak mempraktekkan kasih dan kebenaran, 如果没有把真理、没有把爱实现出来， doktrin itu tidak ada gunanya. 这个理论都没有用的。 Bapak Ibu, mengasihi saudaranya 爱弟兄的意思， berarti dimulai dari mengasihi sesamanya yang ada di gereja. 就我们开始爱我们在教会里面的弟兄姐妹们， Mengasihi saudara seiman yang di gereja. 就是爱信徒一家的人。 Bapak Ibu, ini bukan kasih yang eksklusif, 这不表示于专属的爱， tetapi tempat di mana kita memulai kasih kita 但是呢，我们开始爱的地方， harus berawal dari saudara kita sendiri. 开始于我们所亲爱的弟兄姐妹， Barulah kemudian menyebar kepada orang-orang di luar gereja. 然后再把我们的爱传给别人。 Kebenaran ini terdapat dalam ayat ke-11. 这个真理显露在第11节， Sebab 在那边有在印尼文版本有写因为， alasan kita harus melakukan kasih. 就是我们要活出爱的理由。 Inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. 这就是你们从起初所听见的命令，就是我们应当彼此相爱。 Bapak Ibu, Yohanes mendasari pengajaran ini dari apa yang Yesus ajarkan di dalam perjamuan terakhir. 使徒约翰的教导呢，是基于在耶稣基督的教导。 Tuhan berkata kepada para murid, 当他被卖的那一夜，他教导他的门徒： Aku memberikan perintah baru kepada kamu, 我赐给你们一个新命令， supaya kamu saling mengasihi. 就要你们彼此相爱， Sama seperti aku telah mengasihi kamu, 就像我怎么样爱你们， demikian pula kamu harus saling mengasihi. 你们也当彼此相爱。 Dalam Yohanes 13 ayat 34. 在约翰福音13章34节， Perintah yang baru ini 这个新的命令呢， sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali baru. 不是完全新的意思， Sebab dalam kitab Imamat 19 ayat 18 telah dikatakan, 因为在利未记19章18节已经告诉我们， Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 你们要爱人如己。 Lalu apa yang membedakannya? 那有什么区别呢？ Bapak Ibu, dalam kitab Imamat, 在利未记呢， perintah mengasihi didasarkan pada kasih kita kepada diri kita sendiri. 这个爱人，我们彼此相爱的命令呢，是基于爱我们自己。 Ini berarti kita mengasihi orang lain dengan membayangkan kita menempatkan diri kita di dalam posisi dia. 就是说，当我们去爱别人的时候，我们就好像我们当别人就应当要接受爱的人。 Sedangkan perintah baru yang Kristus ajarkan, 耶稣所教导的新命令， kasihilah saudaramu seperti aku telah mengasihi kamu.
你要爱你的弟兄，爱别人就像我爱你。 Landasan kita mengasihi 我们爱别人的基础 didasarkan atas kasih Kristus yang telah kita terima dan yang telah kita rasakan. 就是耶稣基督向我们显明的爱。 Bapak Ibu, kasih Kristus kepada kita jelas adalah kasih yang tertinggi. 耶稣基督对我们的爱就是最高的爱。 Apakah Ia mengasihi kita sama seperti Ia mengasihi dirinya sendiri? 是否他爱我们像他爱他自己吗？ Tidak. 不， Sebab Ia lebih mengasihi kita daripada mengasihi dirinya sendiri. 因为呢，他爱我们比爱他自己更大。 Di dalam kasihnya, keakuannya hilang. 在他的爱里，他的自我就消失了。 Yesus menanggalkan keakuannya demi kita. 他把他的自我放掉，为了我们。 Bukti kasihnya yang nyata bagi kita adalah ketika Ia naik ke kayu salib demi menebus kita yang berdosa. 基督耶稣的爱显明在十字架上，他愿意为我们的罪而死。 Rasul Yohanes dalam bagian ini berkata dalam ayat ke-16 bagian A. 使徒约翰这样告诉我们，在16节。 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. 主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。 Karena alasan inilah, maka Yesus memberikan perintah baru kepada kita. 因为这个理由，所以耶稣再给我们新的命令。 Ayat 16b. 然后在下半节说， Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 我们也当为弟兄舍命。 Inilah tingkat kasih yang tertinggi yang Yesus berikan kepada orang-orang percaya. 这就是耶稣显明给信徒们最高程度的爱。 Bapak Ibu, siapakah yang dapat mematuhi hukum yang baru ini? 谁能够遵守这个新命令呢？ Siapakah yang dapat mengasihi saudara-saudaranya seperti Yesus mengasihi kita? 谁能去爱他的弟兄，爱别人像耶稣爱他呢？ Siapakah yang bisa? 谁能做到？ Apalagi diwajibkan 更何况这是命令， untuk memberikan nyawanya bagi saudaranya. 是要把我们的性命舍给别人。 Bapak Ibu, saya menyadari betul betapa susahnya memenuhi perintah kasih baru ini. 我非常的了解，我们要遵守这个命令呢是不容易的。 Tidak mudah bagi kita untuk melakukan ataupun menaati perintah Kristus ini. 对于我们来说是很不容易的。 Ada tantangan, ada kendala bagi kita untuk mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. 有困难，有拦阻，让我们不能像耶稣爱我们一样。 Ada serangkaian pagar kuat yang merintangi kita. 有一些的围墙困扰着我们。 Pagar-pagar itu adalah sifat kita yang mementingkan diri kita sendiri. 这个围墙就是我们的自私。 Pagar itu adalah kita tidak bisa mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. 这个围墙就是我们无法去爱那些不爱我们的人。 Bapak Ibu, makanya tidak heran benar apa yang Mother Teresa katakan. 所以呢，这个 Mother Teresa 曾经说过， Kita dapat memberi tanpa mengasihi. 我们也许能够施舍，但是没有爱。 Tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. 可是没有施舍、没有给予的爱是不可能的。 Bapak Ibu, pagar-pagar tadi harus segera kita campakkan. 那些围墙，我们要把它去掉， Jikalau tidak, kita tidak akan pernah bisa mengubah wajah gereja. 要不然呢，我们就无法去改变这个教会。 Kita ditebus dan diselamatkan untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia. 我们被救赎，我们被拯救，为要活出实践的爱。 Bapak Ibu, perkara ini pasti mungkin dapat kita lakukan. 这件事情肯定我们做得到。 Perintah baru yang Kristus berikan pasti mampu kita lakukan. 耶稣所赐的新命令，肯定我们做得到。 Sebab kalau tidak, 因为呢， tidak mungkin Yesus memberikan perintah ini bagi kita sebagai umat pilihannya. 耶稣不可能赐给我们做不到的命令。 Bapak Ibu, ada seorang pemuda dalam sebuah gereja yang selalu tampak sibuk.
有一个男人呢，他在教会里面，他显得很忙碌。 Setiap kali pendetanya mengajak dia untuk bergabung di dalam pelayanan gereja, 每次呢，他的牧师呢邀请他参与侍奉， dia selalu memberikan alasan. 他每次都有借口。 Maafkan saya Mukse, 牧师，对不起， saya tidak punya cukup waktu. 我没时间， Saya masih kuliah. 我还是要念大学， Saya juga bekerja 8 jam sehari. 我还要工作一天8个小时。 Dapatkah Anda membayangkan betapa sibuknya saya? 牧师，你能理解我的忙碌吗？ Untuk ibadah seminggu sekali saja, saya sudah berusaha mengupayakannya. 我能够来参加1个星期1次的崇拜会，那我已经很尽力了。 Jadi maaf, saya belum bisa terlibat di dalam pelayanan. 所以对不起，我还不能侍奉。 Bapak Ibu, selang beberapa waktu kemudian, 过了一段时间呢， pemuda ini jatuh cinta. 这个男人呢，他爱上了一个女孩。 Tiba-tiba ia memiliki banyak waktu untuk mengunjungi kekasihnya. 突然间，他就有很多的时间去探望他的女朋友。 4-5 jam dia sediakan waktu mengunjungi pacarnya. 一天4到5个小时，他陪着他的女朋友。 Bahkan dalam beberapa hari di minggu-minggu itu dia bisa bersama-sama dengan pacarnya. 在1个星期内呢，有几天他也能够跟他的女朋友在一起。 Bagaimana ia bisa melakukan itu? 为什么他会这样做呢？ Saya tidak tahu. 我不知道。 Tetapi satu hal yang pasti adalah 但是肯定的是， karena kasih. 因为爱， Ia bisa menyediakan waktunya 他能够抽出他的时 karena 间， ia mengasihi pacarnya. 因为他爱他的女朋友。 Ia bisa menyediakan waktu-waktunya untuk pacarnya 他能够抽出时间去陪他的女朋友， sebab ia menjadikan pacarnya sebagai prioritas di dalam kehidupannya. 因为他的女朋友在他的生命当中排在第一。 Bapak Ibu, mengapa kita kesulitan atau tidak punya waktu untuk melayani Allah? 为什么我们没有时间去侍奉神？ Karena kita tidak mengasihi Kristus 因为我们不够爱神， dan kita tidak menjadikan Dia sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. 我们也还没让神在我们生命当中居首位。 Kita juga tidak mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan 我们也不够爱是周围需要我们帮助的人， sebab kita mengasihi diri kita sendiri karena kita mementingkan diri kita sendiri. 因为我们只爱我们自己，我们很自私。 Kita masih belum bisa mematikan dosa egosentris kita. 我们还不能把我们的自我致死。 Bapak Ibu, mengasihi Allah menjadi kunci penting untuk melaksanakan perintah baru yang Kristus berikan. 要实行耶稣基督的新命令，爱神就是关键。 Mengasihi Allah adalah dinamo yang menggerakkan kita, 爱神就像发电机一样， menggerakkan kehidupan kita untuk menjalani identitas kita sebagai garam dan terang dunia. 激励我们，让我们能够成为世界的光、世界的盐。 Mengasihi Allah harusnya menjadi prioritas utama dan pertama di dalam kehidupan kita. 在我们生命中，爱神应当要成为第一。 Bapak Ibu, menarik sekali Rasul Yohanes mengajarkan tentang kasih Kristiani dengan menggunakan ilustrasi. 很有趣的，使徒约翰教导关于这个爱呢，他用一个比喻。 Dari sudut negatif, 以负面上看呢， kasih Kristiani itu bukan seperti tindakan Kain terhadap Habel. 基督徒的爱不像该隐向他的弟弟所显出的爱。 Jelas tindakan Kain bukan tindakan mengasihi. 该隐非常的明显，不是爱他的弟弟， Sebab ia mengambil hak atau nyawa atas adiknya karena iri hati dan kebencian di dalam dirinya. 因为他拿了他的弟弟的性命，因为他的毒计。 Kasih Kristiani itu harus seperti Kristus, 基督徒的爱就要像耶稣一样， bukan mengambil tetapi memberi. 不是抢，不是拿，而是给。 Kristus memberikan hak atau nyawanya kepada orang-orang berdosa. 基督显明他的爱，给予他的爱给我们罪人， Memberikan nyawanya demi membebaskan orang-orang yang berdosa. 他甚至舍命
为了要拯救我们罪人。 Tindakan kasih yang Kristus teladankan menyatakan dimensi kasih yang baru. 耶稣所显明的爱呢，给我们一个不同角度的爱。 Bahkan jangkauannya. 我们也看它的那个范围也不一样， Dampaknya jauh melebihi dari apa yang para nabi di perjanjian lama ajarkan. 它的影响呢，超越在旧约先知所教导的。 Bapak Ibu, para nabi Yahudi yang ortodoks yang hidup di zaman Yesus 在耶稣时代的那些古老的犹太先知， mengajarkan, 他们教导 kasihilah sesamamu. 你们要爱别人， Tetapi kasih itu sifatnya eksklusif. 但是他们所教导的爱呢，是很专属的。 Sebab sesama mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa, bukan seorang kafir. 因为他们所谓的别人呢，不是外邦人，不是那些不信主的人。 Bagi para nabi Yahudi, 对于犹太先知们来说， bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, 对于文士师，对于法利赛人来 mereka 说， mengajarkan 他们教导 ada kegembiraan di surga bila seorang pendosa dilenyapkan dari muka bumi. 如果在这个世界上呢，有一个犯罪的人消除掉，在天上就有喜乐。 Tetapi Yesus mengobrak-abrik konsep kasih mereka. 可是呢，耶稣就捣乱了他们的教导， Membuat mereka gusar ketika Yesus berkata, 让他们困扰了。当耶稣这样说， Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, 他来，耶稣来，不是要呼召那些义人， melainkan orang berdosa agar bertobat. 而是要呼召罪人悔改。 Itulah sebabnya ia menerima Zakeus. 因此呢，耶稣就接受了撒该。 Ia makan dengan para pemungut cukai. 耶稣也跟那些税吏们一起吃饭。 Ia menerima wanita sundal yang bertobat. 耶稣也接受了悔改的妓女。 Ia menerima semua orang-orang berdosa. 耶稣接受了所有的罪人。 Inilah kasih yang Kristus tunjukkan. 这就是耶稣显明的爱。 Bapak Ibu, definisi kasih bagi Yohanes mengacu kepada apa yang telah Kristus teladankan. 使徒约翰所教导的爱呢，就是根据耶稣基督所教导的爱。 Kasih bagi Yohanes adalah 对于使徒约翰来说，爱就是 kesediaan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, 愿意为别人做事。 meskipun untuk hal itu 虽然呢要做那件事呢， kita harus mengorbankan apa yang menjadi milik kita, 也许会付出很大， bahkan nyawa kita. 也许也会，甚至我们会舍命。 Kasih bisa berarti 爱就是 mengatakan tidak pada diri sendiri 对我们自己说不， agar orang lain boleh hidup lebih baik. 为的要让别人活得更好。 Persoalan memberikan nyawa mungkin terlalu besar bagi kita. 也许对我们来说，让我们舍命那是很大的事情。 Gagasan mengasihi sampai mengorbankan nyawa bagi orang lain tentu saja merupakan hal yang sangat ideal bagi kita. 如果我们爱别人呢，甚至我们能够舍命呢，那是太标准的爱了。 Kasih seperti Kristus adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan, 耶稣基督所显明的爱是我们可能做到的， walaupun membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. 虽然我们要付出很大。 Rasul Yohanes menyadari pergumulan jemaat untuk menghidupi gagasan yang Kristus berikan. 使徒约翰呢，他非常的了解那些会友们呢，他们怎样交战去实行耶稣所教导标准的爱。 Oleh karena itu, 因此呢， Rasul Yohanes membumikan gagasan ideal kasih tersebut 使徒约翰他要显出，他要教导那些标准的爱呢， dengan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. 就要把那个爱活在我们的日常生活中。 Sekarang dan di sini, 现在在这里， Yohanes ingin orang Kristen menunjukkan kasih mereka kepada sesama mereka yang kekurangan. 使徒约翰要他们把他们的爱
活出来，实现在去关怀那些需要的人。 Tidak mungkin kita bisa mengasihi seperti Kristus. 我们不可能够像耶稣这样的爱， Tidak mungkin kita bisa melakukan tindakan kasih yang besar seperti Kristus. 我们不可能够像耶稣一样去爱人， Apalagi harus sampai mengorbankan nyawa. 更何况要我们舍命。 Ketika hal-hal yang kecil pun kita tidak bisa melakukannya. 如果在小事上我们也不能做到， Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saya akui saya pun bergumul untuk melakukan tindakan kasih seperti perintah baru yang Kristus ajarkan. 我承认呢，要实行耶稣基督所教导的新命令呢，对我来说也是很困难的。 Tetapi bukan berarti karena bergumul, 但是不代表说我交战，我觉得很难， maka kita tidak mencoba untuk melakukannya. 那我就不要去做了，不想去做了。 Rasul Yohanes menolong kita untuk membumikan kasih ideal tersebut melalui ayat 17 dan 18. 使徒约翰帮助我们，教导我们怎样活出这样的爱，在17、18节， Bersikap murah hati 就是要有慈心， dan menyatakan kasih dalam perbuatan, bukan sekedar perkataan. Itulah yang bisa kita lakukan. 我们的爱不单单表示在我们的言语上，也要表示在我们的行为上。 Bapak Ibu, sungguh sulit bagi seseorang untuk bersikap murah hati 一个人很难有慈心，很难有连续的心。 jika ia sendiri tidak puas dengan apa yang dimilikinya. 如果他自己不感到满足， Kemurahan hati timbul dari kecukupan diri dan bukan dari ingin mendapatkan lebih. 如果一个人他已经知足了，他就会有慈心。 Bapak Ibu, saya ingat seseorang pernah berkata mengenai uang demikian. 有一个人曾经讲关于钱， Kita tidak akan mungkin menang dari uang 我们从来不可能会胜过钱。 jika kita memfokuskan diri untuk mengumpulkan uang. 如果我们去专心去赚钱， Kita materialistik. 我们就很物质。 Jika kita berusaha namun tidak mendapatkan uang, 如果我们去尽量的去赚钱，但是我们赚不到钱， kita pecundang. 我们被称为失败者。 Jika kita mendapatkan banyak uang dan menyimpannya, 如果我们已经赚了很多钱，然后我们存起来， kita kikir. 我们就被称为吝啬。 Jika kita tidak memusingkan tentang uang, 如果我们不去想关于这个钱， kita tidak ambisius. 我们就好像没有积极的心。 Jika kita mendapatkan banyak uang 如果我们得到了很多钱， dan masih menyimpannya ketika kita meninggal, 然后我们把它收到，直到我们离开这个世界， kita bodoh karena kita mencoba membawa uang tersebut serta. 我们被称为愚蠢的人，因为我们想把我们的钱带走。 Bapak Ibu, 主内亲爱的弟兄姐妹们， satu-satunya cara untuk benar-benar menang terhadap uang adalah 我们要超越我们的钱呢，唯一有一个方法， dengan memegangnya tidak terlalu erat, 我们就要抓住我们的钱，可是不要太紧， yaitu bersikap murah hati untuk mencapai hal-hal yang bernilai. 就是我们要有慈心，让我们能够达到更有价值的事。 Jadikan uang sebagai sumber berkat dan sumber daya yang datang dari Allah 我们要把钱当作神赐给我们的祝福， bagi kita 对于我们 untuk mengembangkan sikap murah hati atau kebiasaan memberi. 我们要养成施舍的习惯，要养成给予别人、关怀别人的习惯。 Bapak Ibu, pada tahun 1889, 1889年的时候， seorang jutawan yang bernama Andrew Carnegie 有一个富翁名叫 Andrew Carnegie， menulis sebuah cerita pendek yang berjudul Gospel of Wealth. 他写了一个短短的故事，名叫《福利的福音》。 Di dalamnya ia mengatakan dalam kehidupan seorang yang kaya 他说呢，一个富翁的生活 seharusnya ada dua periode, 有2段时期， yaitu masa mendapatkan kekayaan
一段就是他赚钱的时期， dan masa untuk membagi-bagikannya. 另一段就是他分他的钱的时期。 Satu-satunya cara untuk mendapatkan atau mempertahankan sikap murah hati adalah 我们能维持我们的慈心，唯一的方法就是 dengan mengembangkan kebiasaan untuk bermurah hati atau memberi. 就要养成施舍的习惯。 Kebiasaan memberikan waktu kita, 我们能够给予我们的时间， perhatian 我 kita, 们的关怀， uang-uang 我 kita, 们的钱， sumber daya kita 我们的力量能力， bagi sesama, 给我们的亲爱的弟兄姐妹们， bagi Allah. 给神而做。 Seorang teolog yang bernama Richard Foster menasihati, 一个神学家名叫 Richard Foster 这样教导说： merelakan uang atau harta lainnya saja 若是我们舍得我们的钱财， akan mengakibatkan sesuatu terjadi dalam diri kita, 会在我们的生命当中会有一个结果， yaitu 就是 menghancurkan iblis keserakahan. 打败贪心的魔鬼。 Oleh karena itu Bapak Ibu, 因此呢，弟兄姐妹们， mari sama-sama kita belajar bermurah hati. 我们要一起来学习有慈心、有连续的心。 Bapak Ibu, saya melihat keluarga adalah bagian daripada gereja yang terkecil. 我看呢，我们的教会就是我们的家庭， Lalu kumpulan dari keluarga-keluarga yang dipersatukan oleh Allah 对不起，教会，家庭就是小教会，然后这些家庭的团体呢， di dalam kasih Kristus itu disebut sebagai komunitas yang besar atau gereja. 在神的爱里就被称为教会。 Jadi keluarga adalah gereja 所以呢，家庭就是教会， dan gereja adalah seharusnya sebuah kumpulan dari keluarga-keluarga. 教会也应当是我们的家庭。 Dengan pemahaman seperti ini, 以这样的观念， salah satu usulan yang saya bisa berikan adalah 我要提出一个意见， perihal memberikan atau bersikap murah hati. 关于有慈心方面， Mari mendukung pelayanan gereja. 我们要一起来支持教会的事工。 Biaya operasional dan pelayanan gereja merupakan tanggung jawab kita bersama. 教会的营运成本是我们每个人的责任， Sebab saya, Bapak Ibu sekalian, adalah gereja. 因为我弟兄姐妹们是教会。 Betapa saya merindukan ketika ada jemaat si A sakit 我很渴望，当我们知道有一个人生病， sebagai gereja, 我们成为基督的肢体， sebagai komunitas keluarga Allah, 成为神家的团体， sebagai keluarga yang telah dipersatukan di dalam kasih Kristus. 成为在神的爱里合而为一的家庭。 Kita boleh mendukung 我们可以支持， baik melalui daya kita, 用我们的力气、力量， melalui dana kita, 也用我们的钱财， melalui perhatian 用我 kita, 们的关怀， melalui doa kita. 用我们的祷告。 Ketika gedung gereja membutuhkan operasional gereja misalnya, 当我们的教堂需要经费， misalnya membutuhkan LCD baru untuk meningkatkan pelayanan kita. 比如说教会需要一个新的放映机， Ketika ada sarana-prasarana gedung yang perlu dirawat atau perlu ditingkatkan, 当教会要维持、要提供教堂里边的设备， betapa saya merindukan kita sebagai keluarga, 我很渴望我们成为一个大家庭， sebagai gereja, 成为耶稣基督的肢体。 bukan sekedar tahu, 我们不单知道， tapi kita ambil bagian 但是我们要参与在内， melalui berkat-berkat kita, 就接着上帝所赐给我们的祝福， melalui dana yang Tuhan berikan, 接着上帝赐给我们的钱财， melalui tenaga yang Tuhan anugerahkan 接着上帝赐给我们的力量， untuk mendukung pelayanan Allah. 来支持在教会的事工。 Bapak Ibu, kita bisa melayani 我们能够服侍， itu karena Tuhan masih berkenan memakai dan melibatkan kita. 因为神还允许我们，还要使用我们。 Ketika ada jemaat atau
orang di luar sana yang membutuhkan perhatian kita. 当外面有那些需要我们关怀的人， Saya rindu kita bisa bergandengan tangan untuk menunjukkan kemurahan hati kita, 我渴望我们能够手牵手去关怀他们， menunjukkan kasih kita, 活出我们的爱， bukan dengan perkataan, 不单用在我们的言语上， tetapi dengan perbuatan. 但是在我们的行为上， Mulailah dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. 我们可以从简单、从小小的事开始， Tetapi itu merupakan tindakan yang nyata di dalam perbuatan. 小事，可是呢，如果我们做出来，就显明大爱， Bukan sekedar perkataan. 不但在语言上。 Sebelum menutup khotbah ini, 我还没有结束我的讲道之前， saya rindu kita menyaksikan satu video berdasarkan kisah nyata ini. 我要给大家看一个视频，这个视频呢是真实的。 Sorry, Ma. I can't help everyone. Teresa, Please. I have founded this nursing home. I serve and look after every patient. 20 years. I've never taken a day off, never taken any pay. I can continue to serve. Teresa, Please, let me the stay. committee insists that you retire. Sister? Your mother has recovered. She can go back today. Remember to give her this medicine to I brought her here to die, and you bring her back to life? If you don't want your mother, I want a sister. I'll take care of you. I'm sorry. Please take care of yourself. Patrick? Please. Stay. Don't leave us. My mother don't want me. I can work. Please let me stay.
Please. Stay. Madeline! Madeline! Are you okay? Thank you. I promise I will come back tomorrow. She passed away last night after you left. We can't help them all. Don't be sad. Sorry, Ma. I can't help everyone. What difference does it make? Teresa. But I found another one. Please, be kind. My child haven't eaten for 2 days. Thank you. We are hungry too. They didn't eat for 2 days. We ate yesterday. There are so many hungry people. We can help everyone. What difference does it make? To you, she may not make much of a difference. But for her, you have made all the difference. Thank you, Mom. Teresa, don't give up. I can't help everyone, but I can help one more. Bapak Ibu, gereja ada karena tindakan kasih 弟兄姐妹们，教会存在是因为有爱， yang Kristus nyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. 是耶稣基督向我们显明的爱。 Karena itulah kita seharusnya memiliki bonding in love. 因此呢，
我们应当在爱里粘接， di dalam kehidupan dan pelayanan kita sebagai gereja Tuhan. 在我们的生活中，在我们的服事当中有这个爱的粘接。 Melalui hukum baru yang Kristus perintahkan, 接着耶稣基督所赐的新命令， Ia rindu kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, 他渴望我们能够把我们的爱活出来， sebagaimana dirinya mengasihi kita. 就像耶稣怎样爱我们。 Kasih Kristus kepada saya dan Anda 耶稣对你和我的爱， adalah bahan bakar kasih yang Allah berikan untuk kita. 就像耶稣赐给我们的汽油， Dinamo yang menggerakkan kita untuk bisa saling mengasihi, 就像发电机一样激励我们， bahkan mengorbankan nyawa bagi sesama kita, 甚至我们能够为别人舍命。 adalah karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. 这是因为神先爱我们， Mengasihi Kristus 爱神 harus menjadi prioritas utama dan pertama di dalam kehidupan kita. 在我们的当中，爱神要排在第一，要让神居首位。 Kasih kepada Kristus 我们对神的爱， itulah yang menggerakkan kita. 那就能够激励我们 Bonding in love 爱里粘接， karena Kristus mengasihi kita. 因为耶稣爱我们。 Soli Deo Gloria. 愿一切尊贵荣耀归于神。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Kristus yang mengasihi kami, 爱我们的耶稣， tolong kami 求你帮助我们， untuk melakukan 让我们能够实行 perintah baru yang Engkau berikan. 你赐给我们的新命令。 Engkau belum meminta kami mengorbankan nyawa kami buat sesama kami. 你还没让我们为别人舍命， Bukti kami mengasihi Engkau 我们爱神的证据 ketika kami mengasihi sesama kami, 就是当我们能够爱别人， mengasihi orang-orang di luar sana 爱外面的人， dengan berlandaskan 就根基于 Kristus telah mengasihi kami. 耶稣基督已经先爱我们， Kristus telah mati bagi kami. 耶稣基督已经为我们而死。 Mampukan kami Bapa 求主帮助我们， agar kami memiliki bonding in love terhadap sesama kami. 让我们在爱里粘接， Ada keterikatan, 跟别人有这个爱的结合， ada kasih sayang, 有感情， ada persekutuan 有一个和睦， antar satu dengan yang lain 彼此当中，彼此之 karena 间， karena kami 因为我们 mengasihi Engkau 爱主， sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. 就像神怎样爱我们一样。 Mampukan kami Bapa, 求主帮助我们， bukan sekedar menikmati firman, 不但要享受听你的道， tapi menjadi pelaku firman. 而是要行道。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠耶稣基督的圣 tolong 名， kami 帮助我们， memiliki bonding in love 让我们在爱里粘接， with Christ. 以基督的力量。 Amin. 阿门。 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 谢谢，但愿上帝赐福于我们。